أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Pertama dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halim wa ni'mah. InsyaAllah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya majlis ilmu kita pada malam ni, dan mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat dapat sama-sama kita kongsikan dan amalkan insyaAllah. Baik, pada malam ni sukalah saya nak sambung beberapa hadis pilihan, masih lagi dalam babul mujahadati. Imam Nawawi dia letak satu bab pada bersungguh-sungguh. Jadi Imam Nawawi bantu kita, dia kumpulkan beberapa hadis banyak juga dalam bab ni. Jadi saya pilihlah untuk tuan-tuan, untuk peringatan diri saya juga, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk tuan-tuan semua, iaitu hadis yang berbentuk dia panggil tarhib wa targhib, iaitu hadis yang berbentuk ancaman ataupun berbentuk galakan, supaya bila kita baca hadis-hadis tu jadi semangat kita, jadi nak bersungguh-sungguh kita insya-Allah. Sebagaimana kalau bulan lepas tuan-tuan masih ingat lagi, kita bincang satu hadis yang mana praktikal Nabi, bersungguh-sungguhnya Nabi tu utamanya dalam ibadat lah. Dan kita baca panjang hadis tu, Nabi solat sunat ni kan, 3 surah Nabi baca 1 rakaat kan, 5 juzuk setengah. Jadi hadis tu kita ni memang tak boleh lah nak challenge Nabi kan, 5 juzuk setengah 1 rakaat Nabi baca. Tapi mudah-mudahan kita duk bincang hadis tu lahir rasa semangat, rasa insaf. Mudah-mudahan kita pun mujahadah dalam amal soleh terutamanya insya-Allah. Baik, hadis yang pertama pada malam ni dalam bab mujahadah insya-Allah. Okey. An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli as-suffah radhiyallahu anhu qala. Okey, sahabat Nabi yang riwayatkan hadis yang kita nak bincang ni. Sebelum tu sedikit lagi saya nak sebut, bila kita mengaji hadis ni macam saya sebut tadilah bab mujahadah. Makna kita poin utama hadis ni Imam Nawawi masukkan supaya mujahadah lah, bersungguh-sungguh, itu poin utama. Tetapi dalam setiap perjalanan hadis tu dia bukan salah satu, kita kata bukan satu-satunya itulah poin utama. Makna kata bila kita baca hadis ni daripada awal perjalanan nak masuk hadis tu, kita akan nampak banyak pengajaran hadis. Bukan bab mujahadah saja, kita akan lihat masuk kadang-kadang masuk bab fiqh, kadang-kadang masuk bab akidah. Itu kelebihan kita belajar hadis, sebab dia umum kan, hadis ni umum. Dan kalau ada banyak pengajaran, kita cuba kongsikan walaupun keluar daripada tajuk mujahadah tu insya-Allah. Okay, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Firas. Abu Firas ni kunyah lah, kita kata ayah kepada Firas. Nama dia siapa? Nama dia Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami. Itu nama dia, Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami. Okay, al-Aslami ni keturunan dia lah. Okay, jadi Imam Nawawi dia bantu kita dalam hadis ni supaya kita kenal sedikit siapa sahabat ni. Mungkin saya, mungkin tuan-tuan juga mungkin kali pertama dengar nama sahabat ni kan. Abu Firas Rabi'ah bin Ka'b, kali pertama dengar ustaz nama sahabat ni. Alhamdulillah, Imam Nawawi dia bantu, dia kata apa, dia bagilah sedikit biodata kat sini. Dia kata Rabi'ah ni khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khadam Nabi. Mana kita salah satu khadam Nabi lah Rabi'ah ni.
Selama ni kita duk ingat seorang je Anas bin Malik tu kan, khadam Nabi, pembantu Nabi. Rupa-rupanya ramai lagi. Antaranya Rabi'ah bin Ka'ab. Dia khadam Nabi. Imam Nawawi kata wa min ahli sufah. Imam Nawawi tambah sikit lagi, dia ni juga di kalangan ahlus sufah. Tuan-tuan biasa dengar kan, ahlus sufah ni kalau tuan-tuan sendiri yang pernah pergi ke Madinah ni, orang yang duduk di beranda rumah Nabi. Dia panggil golongan ahlus sufah ni. Ulama kita duk sebut lebih kurang anggaran 60 orang, 70 orang. Biasa ni di kalangan mujahirin lah. Mujahirin kan, yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni, biasa dia tinggal keluarga, rumah sekali, dia tak bawa sekali hijrah tu. Maka bila sampai ke Madinah tak ada tempat tinggal. Biasa zaman tu dah ada lah. Dia panggil 70 orang ni duduk satu tempat ni, di luar beranda rumah Nabi ni, ada orang sponsor. Mana kata pakaian, minuman, makanan, ada sahabat-sahabat lain tu. Utamanya dia panggil golongan Ansar lah, yang duduk di Madinah tu pakat bantu. Di zaman Nabi ada dah sistem tu. Okay, jadi Ahlus Sufah ni biasa juga kita dengar Abu Hurairah lah yang terkenal. Golongan Ahlus Sufah ni siapa lagi? Antaranya Abu Hurairah. Orang yang paling banyak riwayat hadis, Abu Hurairah. Sebab bila duduk beranda rumah Nabi ni, fokus untuk ilmu je tuan-tuan. Nabi pergi mana ikut Nabi, majlis ilmu Nabi hadir. Maka dia banyak riwayat hadis Abu Hurairah di kalangan Ahlus Sufah. Sebab dulu saya peringkat awal ni, orang dulu kan, mungkin saya masa sekolah menengah, seolah-olah diberi gambaran Ahlus Sufah ni orang yang tak bagus. Peringkat awal saya duk faham begitulah. Kerana Ahlus Sufah ni dia tak nak bekerja, dia nak duduk kat situ bagi orang makan. Dulu saya faham begitu. Tapi rupa-rupanya bila kita duk mengaji hadis ni, figure-figure yang besar di kalangan Ahlus Sufah ni, dia mewakafkan diri dia untuk ilmu. Yalah, bila dia tinggal keluarga, tinggal tempat, dia tinggal rumah dan sebagainya, maka bila sampai ke Madinah tu fokus untuk ilmu dalam penyebaran Islam ni, masya-Allah. Okey. Jadi hadis dia, Rabi'ah ni khadam Nabi di kalangan Ahlus Sufah ni, dia cerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Okay, dia kata satu ketika, Rabi'ah ni kata, satu ketika aku bermalam bersama dengan Nabi. Kan dia khadam Nabi kan. Satu ketika aku bermalam bersama dengan Nabi ni, fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Aku ambil air untuk Nabi berwuduk. Bahasa Arab dia panggil wudu. Kan, tuan-tuan yang ambil wuduk kan, wuduk tu bahasa Arab juga. Wuduk baris depan waw tu, wuduk. Bila sebut wuduk, itu ibadah wuduk tu lah. Ada 6 rukun kan, mazhab Syafi'i 6 rukun wuduk ni, basuhan yang wajib tu. Akhir sekali, awal niat, akhir tutup dengan tertib. 4 basuhan yang wajib wuduk. Dia panggil wuduk baris depan. Tapi kalau sebut wudu, air yang digunakan untuk berwuduk. Sebab tu ada perbincangan, boleh ke air ni, air untuk minuman kita buat jadi apa? Air minuman kita jadikan dia untuk berwuduk. Adakah air untuk berwuduk ni ada khusus dia? Atau ada sedikit perbincangan lah. Tapi bukan itu yang kita nak bincang. Cuma bahasa Arab wudu adalah air yang digunakan untuk berwuduk. Okey, maka Rabi'ah ni dia bawa air untuk Nabi berwuduk, dan dia bawa keperluan Nabi wahajatihi, untuk bermalam pada malam tu. Maka hadis dia, Nabi kata faqal salni. Masya-Allah. Nabi kata kepada Rabi'ah, salni. Lebih kurang terjemahan dia, mintalah kepada aku wahai Rabi'ah, apa yang kamu nak. Sebab Rabi'ah ni dah lama dah kan berkhidmat pada Nabi. Jadi hadis ni juga antara pengajaran dia, ulama keluarkan, tengok bagaimana santunnya Nabi kita. Bila mana orang berkhidmat kepada dia, sekali-sekala bagilah keperluan, ataupun tanyalah apa yang kita kata anak buah ataupun orang yang kerja dengan kita, apa yang dia nak. Macam sekarang lah tuan-tuan, kadang-kadang akhir tahun bagi bonus ke kan. Itulah kita tengok santunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana orang berkhidmat kepada dia, dalam hadis ni dia tanya, salni, mintalah kepada aku wahai Rabi'ah, apa yang kamu nak. Jadi bila mana Nabi tanya Rabi'ah apa yang kamu nak, minta kepada aku ni, apa jawab Rabi'ah ni? Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kita kalau tak baca lagi hadis ni, kita akan fikir, oh sahabat ni ambil peluang lah, Nabi dah offer nak apa tu, mintalah naik gaji ke, mintalah nak cuti banyak sikit ke, contoh kan.
Tapi tak, Masya Allah, sahabat ni jawab apa? Aku mohon, aku nak minta kepada kamu, wahai Nabi, wahai Rasulullah, murafaqataka fil jannah, untuk bersama dengan kamu di syurga. Allahu Akbar. Hebat sahabat Nabi ni. Maka Nabi sambung lagi, faqal au ghaira dhalik, ada ke benda lain lagi yang kamu nak? Allahu Akbar. Nabi bagi lagi option yang lain. Satu tak apalah, nak bersama dengan Nabi. Okay, yang kedua, au ghaira dhalik, apa lagi yang kamu nak? Ada permintaan lain lagi ke? Maka jawab Rabi'ah, Masya Allah, kita duk fikir ni lah peluang yang kedua ni, mintalah apa saja, Nabi offer ni. Maka dia kata huwa dhaka, tu saja Nabi. Allahu Akbar. Ini antara kita boleh ambil semangat. Semangat, bukan saja semangat daripada Nabi tu, daripada sahabat Nabi, dia menunjukkan bagaimana kadar keilmuan sahabat ni. Tanya soalan, minta Nabi, semua berkaitan dengan akhirat semua, Masya Allah. Ini untuk keinsafan diri saya jugalah tuan-tuan. Kalau kita duk fikir tadi, naik gaji lah kan, ataupun glamourkan saya ke, perkenalkan saya kepada orang besar-besar, bagi saya jawatan ke, itulah jawapan yang kita duk fikir. Tapi tak, sahabat fokus utama dia, aku nak bersama dengan kamu di syurga. Okay, maka ada poin yang penting dalam hadis ni, selain daripada mujahadah tu, bersungguh kita. Okay, maka Nabi jawab, bila mana Rabi'ah kata itu saja yang aku nak. Okay, ni jawapan Nabi ni penting tuan-tuan, sebagai penutup hadis ni. Nabi jawab dekat Rabi'ah, qal fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, rawahu Muslim. Hadis yang ringkas, tapi makna dia besar tuan-tuan. Hadis ni antara poin utama ulama kita keluarkan, dia panggil pengajaran daripada hadis ni. Tengok Nabi jawab. Nabi kata, kalau begitu, apa yang kamu nak ni, kamu nak bersama dengan aku di syurga, maka Nabi kata fa'inni, bantulah aku. Nabi kata dekat Rabi'ah, maka begitu kamu bantulah aku, untuk kamu bersama dengan aku di syurga ni, kamu kena bantu aku ala nafsika, kamu sendiri kena buat amal saleh. Bikathratis sujud, terutamanya apa? Banyakkan sujud. Jadi tuan-tuan, poin yang penting juga menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pembawa hidayah. Tuan-tuan tahu, hidayah ni ada dua. Iaitu ulama kita kata, para ahli ilmu sebut, Nabi ni pembawa hidayatul tariq ataupun hidayatul ilmi. Nabi ni dia pembawa hidayah petunjuk ilmu ataupun petunjuk jalan. Nabi tak ada dipanggil hidayatul taufiq. Ini khusus untuk Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena hati-hati. Kadang sebahagian kita angkat Nabi ni sama, Masya Allah. Itu kita tak nak lah. Ada ajaran yang baru kan, Nabi itu Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad itu, karut semua tuan-tuan. Dalam hadis pun boleh menjawab dah. Dalam hadis yang kita bincang ni pun boleh menjawab dah. Menunjukkan Nabi ni dia tak ada kuasa untuk menentukan siapa bersama dengan dia di syurga. Nampak tak? Hadis ni tak secara jelas. Saya pun bila baca terjemahan tak nampak sangat, tapi bila baca huraian ulama kita tu, hadis ni menunjukkan Nabi dia tak ada kuasa sebagaimana Allah Ta'ala lah. Okey, kamu akan bersama dengan aku di syurga. Tak, itu semua melalui wahyu. Kalau Nabi kata 10 sahabat ni masuk syurga, itu sebab wahyu daripada Allah. Nabi tak ada kuasa tu. Nabi ada kuasa apa? Hidayatul ilmi. Nabi dapat wahyu supaya Nabi tunjuk orang, okey, yang ni haram buat, yang ni halal buat, yang ni kena buat, yang ni kena tinggal. Adapun orang tu melaksanakan solat, dia tahu dah wajib, Nabi dah ajar wajib solat ni, tapi untuk dia melaksanakan solat, Nabi tak ada kuasa yang tu. Itu adalah kuasa Allah Ta'ala lah, hidayah daripada Allah Ta'ala. Begitulah kita semua ni tuan-tuan, kita tak mampu nak bagi hidayah dekat orang kan. Bahkan ahli keluarga kita sendiri pun kita tak mampu nak suruh dia jadi baik. Bahkan nak suruh dia datang masjid pun payah kan. Ahli keluarga kita sendiri pun menunjukkan kita tak ada hidayah. Kita cuma boleh sampaikan apa yang Nabi kita sampai. Itulah hidayah yang kita bawa, insya-Allah. Okey, itu satu bab. Menunjukkan untuk bersama dengan Nabi di syurga ni, dia ada satu perkara yang kita kena buat lah dalam hadis ni, iaitu kita kena bantu diri kita sendiri. Ini bukan untuk Rabi'ah saja tuan-tuan, untuk kita semualah. Bagaimana kita nak bersama dengan Nabi di syurga, Nabi ajar kita bantu diri kita sendiri ni, iaitu bikathratis sujud, dengan perbanyakkan sujud. Okey, ada sedikit perbincangan. Mungkin sebahagian ramai yang silap faham tuan-tuan. Bahkan ada 2-3 orang jugalah mengadu dekat saya. Kadang-kadang dia kata suami dia, tak apalah saya tak nak cerita, saya nak cerita yang saya sendiri lihat ni. Masa saya di Mahat Tahfiz Terengganu,
lebih kurang umur tu mungkin dekat nak ambil SPM lah, Mak Taufik Terengganu ni ambil SPM. Ada sahabat kita ni lepas dia solat bagi salam dia sujud. Kita peringkat awal sujud sahwi kot ni. Sebab kadang-kadang ada pandangan juga kan, kata boleh sujud sahwi selepas salam. Biasa macam kita buat sebelum salam sujud sahwi kan 2 kali tu. Tapi ada jugalah pandangan tu, perbincangan ahli ilmu. Tapi poin saya, peringkat awal kita tengok sahabat kita dia sujud selepas bagi salam, sujud sahwi. Tapi bila dah lama bukan 2 kali sujud sahwi kan 2 kali. Tapi rupa-rupanya akhir sekali lah bila kita tanya dia lepas dah habis semua, dia kata tak, dia khususkan untuk doa dekat Allah. Dia bukan sujud sahwi tu, salam dah habis dah, maksudnya dah habis solat, dia sujud. Dia sujud untuk dia, dalam erti kata dia ibadah kepada Allah Ta'ala lah, dia nak panjangkan doa. Maka tuan-tuan, kita benda ni sebab tu ilmu, kita kata apa, ibadat ni dengan panduan syarak, dia bukan logik akal kita. Saya pun masa tu tak ada ilmu jugalah, lebih fikir logik akal, betul lah juga kan. Lepas bagi salam tak ada orang ganggu dah, tak kena ikut imam dah, jadi panjang lah, kita nak doa banyak mana pun boleh kan. Saya fikir logik lah. Tapi rupa-rupanya bila baca tuan-tuan, ustaz kita larang lah, ustaz kita marah buat begitu. Rupa-rupanya Imam Nawawi sebut sendiri, Imam Nawawi guna istilah apa, bid'ah. Imam Nawawi bahkan dalam mazhab Syafi'i, bahkan mungkin majoriti ulama, dia kata dia tak boleh kita nak tiba-tiba sujud dekat Allah begitu. Untuk kita sujud mesti dalam solat. Untuk sujud kepada Allah mesti dalam solat. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita sujud tilawah tu kan, dia mesti bermula dengan takbir tu. Dia ada takbir dia, lepas tu takbir yang kedua terus sujud, bangun daripada takbir sujud bagi salam. Dia ada begitu. Walaupun adalah mazhab yang lain wallahu alam, katanya tak wajib takbir. Tapi mazhab Syafi'i kita kena seolah macam solat juga. Nak sujud syukur ni bermula dengan takbir dulu, Allahu Akbar baru sujud. Kerana dalam agama tak ada tiba-tiba kita pergi sujud untuk kita doa dekat Allah, dia tak boleh begitu. Sujud mesti dikhususkan untuk dalam solat. Maka tuan-tuan kena betulkanlah kalau kita ada buat sebelum ni, kita minta taubat banyak. Kerana Imam Nawawi, bukan saya sebut, Imam Nawawi sebut bid'ah yang tu tuan-tuan. Jadi sebenarnya dia mengajar kepada kita agama ni, dia bukan fikir logik akal. Itu antara menyedarkan saya lah. Sebab saya bila fikir awal kan, peringkat awal fikir kawan yang kita buat ni macam bagus lah kan, macam bagus lah, dia macam dia tunjuk satu perkara baru dekat kita ni. Betul juga, lepas solat kita sujud lah. Rupa-rupanya dilarang. Bahkan dia mengajar kepada saya dan tuan-tuan juga, mudah-mudahan agama dia mesti melalui panduan agama. Ada satu perkara yang menarik saya nak kongsi dekat tuan-tuan. Sebagai contoh, kalau kita fikir logik akal, dalam rukuk dengan dalam sujud boleh tak baca Quran? Boleh tak baca Quran? Dalam tuan-tuan solat kan, ni dalam solat ni, tuan-tuan rukuk, tuan-tuan sujud baca Al-Quran, boleh tak? Yang kita solat kita buat ni, kita baca zikir kan, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ataupun doa-doa yang lain boleh lah, ada banyak kan doa. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada larangan daripada Nabi. Tak boleh Nabi larang kita baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis dia umum, Nabi larang. Di ulama kita datang, bila Nabi larang, memberi makna haram ke makruh. Dia dua je, bila Nabi larang ni sama ada haram atau makruh. Dia tak boleh pergi jadi sunat. Dan bila kita duk check dalam mazhab Syafi'i kata makruh. Makruh maksudnya kita buat tu benda yang dibenci tuan-tuan. Dia makruh walaupun tak sampai dosa, dia benda yang dibenci. Dan sebagian ulama kata bila Nabi larang ni juga menunjukkan haram baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Saya kalau duk fikir logik akal, Quran semulia-mulia kalam ni, kalam Allah, kita baca ketika kita sujud dalam solat pula kan. Sujud tu tempat paling mulia lah, kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala, paling dekat dengan Allah Ta'ala. Takkan tak boleh nak baca Al-Quran kan kalau kita fikir logik akal. Tapi tak, agama meletakkan Nabi larang satu, hukum yang dikeluarkan oleh ulama kita sama ada haram atau makruh. Maka jangan buat tuan-tuan. Cuma dia ada perbincangan kalau doa, kalau ayat Quran tu berbentuk doa boleh tak? Sebagian ulama kata boleh. Kita niat doa lah, macam Rabbana hablana min azwajina, tu doa kan, ayat Quran tu. Tapi kita baca untuk doa, boleh tak baca ketika sujud? Dibolehkan. Tapi kalau kita baca Al-Quran, tiba-tiba tuan-tuan baca Qullahu ahad, makruh. Pandangan dalam mazhab Syafi'i makruh. Okey, boleh tuan-tuan Maksudnya kita dapat satu poin yang penting juga, agama ni dengan apa yang syarak tunjuk.
Bukan apa yang kita fikir logik lah, itu penting. Okey. Jadi poin yang penting juga, sujud di sini bukan sujud tiba-tiba kita sujud. Sujud di sini menunjukkan perbanyakkan solat. Kalau kita perbanyakkan solat sunat, dia akan automatik tuan-tuan, dia akan jadi banyaknya sujud. Kan? Kerana setiap rakaat kita paling kurang, setiap rakaat kita mesti 2 sujud kan? 1 rakaat 2 sujud. Tuan-tuan solat 2 rakaat ada 4 sujud. Tambah 2 rakaat lagi jadi 8 sujud. Jadi hadis ni kita kena faham, banyakkan sujud di sini dengan memperbanyakkan solat sunat. Jadi poin yang penting juga kita dapat tuan-tuan, nak bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kerana hadis ni bukan dikhususkan untuk Rabi'ah saja, kita semua juga insya-Allah nak bersama dengan Nabi, perbanyakkan solat sunat, dia automatik dia akan jadi banyak sujud. Mudah-mudahan tuan-tuan hadis ni memberi mujahadah kepada kita, semangat kepada saya lah terutamanya, dan tuan-tuan juga untuk kita banyakkan sujud, dalam arti kata banyakkan solat untuk bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis kita hadis yang pertama. Saya nak masuk hadis yang kedua. Dia ada hadis yang kedua ni ada kaitan sedikit dengan hadis yang pertama. Dia berkenaan dengan sujud juga. An Abi Abdillah wa yuqal Abu Abdurrahman Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sahabat yang riwayat hadis yang seterusnya, nama dia ataupun kita kata kunyah dia Abu Abdullah, ayah kepada Abdullah. Ataupun Imam Nawawi dia kata Imam Nawawi kata kunyah dia boleh jadi Abu Abdullah ataupun Abu Abdurrahman. Maksudnya khilaf. Sebagian ulama kata Abu Abdullah, sebagian kata Abu Abdurrahman. Okay, nama dia siapa? Nama dia Thauban maula Rasulillah. Thauban, nama dia pendek je, Thauban. Jaranglah kita dengar nama orang Melayu kita nama Thauban. Saya sendiri tak pernah dengar lagi. Tapi ada nama sahabat kita scan. Kita tak detail biodata pun, kita paling kurang kita mengaji hadis ni, kita didedahkan dengan nama sahabat ni. Sahabat ni orang yang bantu Nabi, masya-Allah. Thauban, Imam Nawawi kata maula, dia ni hamba ataupun pembantu Rasulullah. Thauban ni siapa? Pembantu Rasulullah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, Allah redha para sahabat semua. Okey, Thauban dalam hadis ni dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan." Rawahu Muslim. Okey, hadis ni Nabi kata alaika, ke atas kamu perbanyakkanlah sujud. Ini nasihat Nabi tuan-tuan. Jadi begitulah tuan-tuan, saya selalu sebutkan, kalau kita mengaji hadis, inilah asas dia. Hadis kan sumber kita kan, sumber hukum kita orang agama Islam kan. Okay, bila kita mengaji hadis, alaika, Nabi pesan kat dia, Nabi pesan kat kita semua, ke atas kamu ni banyakkanlah sujud. Jadi tugas ulama fiqh kita tak mampu nak faham hadis ni. So saya selalu ulang banyak tempat, hadis tak boleh kita faham sendiri. Adalah hadis-hadis yang mudah untuk kita faham secara umum tu, tapi yang terutama yang berbentuk hukum ni, jangan kita baca satu hadis keluarkan hukum terus, jangan tuan-tuan. Tapi untuk jadi amalan kita tak apa, kita nak keluarkan hukum pada anak kita, kawan-kawan kita, kena hati-hati. Sebab biasanya itu tugas fuqaha kita, dia panggil tok fiqh kita lah. Kita kalau jumpa satu hadis Nabi pesan ni, kepada kamu banyakkan sujud, wajib lah kot, ataupun sunat lah kot, tiba-tiba harus lah kot. Kita nak tak yang mana tuan-tuan? Itu kerja tok fiqh kita. Kita kena iktimat ulama. Sebab saya kita bimbang juga, kita di akhir zaman ni kadang-kadang adalah sebahagian orang-orang yang semangat dalam agama. Kadang-kadang ni nasihat untuk diri saya juga lah, orang-orang muda terutamanya tuan-tuan. Kadang kita bila jumpa satu hadis, hadis ni sahih ni, riwayat Bukhari ni, sehingga kan kita cepat menyesatkan orang. Orang lain buat tak sama dengan hadis sahih ni, salah lah. Sedangkan hadis bukan satu. Ini nasihat secara umum lah. Nah, hadis dia bukan satu. Ulama kita, ulama fiqh ni, dia lalu semua hadis. Sebab tu akhir sekali dalam dia simpulkan dalam banyak hadis, kat sini keluar sunat lah. Alaika bi kathratis sujud. Walaupun dia pesan Nabi. Saya buat satu contoh lah. Saya panjangkan sikit dengan masa yang ada ni. Tuan-tuan, bila kita jumpa hadis, kita mengaji hadis, kita jumpa satu hadis yang Nabi pesan, ada seorang sahabat, kisah dia seorang sahabat makan tangan kiri kan. Maka Nabi tegur dia, Nabi kata kul biyaminik, makan dengan tangan kanan.
Maka sahabat tu kata la astati, aku tak mampu. Dia kata tak mampu kat sini dengan alasan takabur, bukan sebab tak mampu sakit ke apa, tak, sebab takabur. Dengan dalam arti kata ingkar perintah Nabi, dia sombong. Maka Nabi doa, tuan-tuan, Nabi doa macam mana? La astati', lebih kurang begitulah. Tapi ulama kita itu bermakna doa, dan akhir sekali memang dia ni tak dapat makan dengan tangan kanan. Lebih kurang kita kata tangan jadi kodong lah. Memang dia tak boleh angkat tangan kanan pergi ke mulut dia. Bila kita duk fikir, tuan-tuan, betul lah, bila Nabi suruh makan tangan kanan, dia kata tak mampu. Kenapa tak mampu? Kalau Nabi suruh tulis, dia kidal. Sebagian orang kan dia tangan kidal, dia nak tiba-tiba kita suruh tulis tangan kanan. Mungkin adalah istilah tak mampu kan, sebab bila biasa tulis tangan kiri, nak tulis tangan kanan, jadi tulisan doktor lah kot. Orang tak faham habis kan. Adalah istilah tak mampu. Tapi bila bab makan, kita tangan kidal, kita biasa makan tangan kidal lah, kiri. Tiba-tiba orang suruh kita makan tangan kanan, adakah kalau kita angkat tangan kanan dia akan pergi saya tak boleh lah nak makan tangan kanan, dia pergi kat telinga saya, dia pergi kat mata saya? Tak kan? Walaupun orang tu kidal, dia mesti boleh makan tangan kanan, sebab dia bukan benda yang payah macam tulis begitu. Jadi poin dia kat sini, memang hadis tu ulama kita bincang, dia tak nak makan tangan kanan tu sebab ingkar, dalam keadaan sombong lah, ingkar perintah Nabi. Akhir sekali Allah kaburkan doa Nabi, jadi kudung tangan dia, tak mampu. Okey, satu lagi hadis, Nabi kata orang makan tangan kanan, jangan makan tangan kiri, kerana syaitan makan tangan kiri. Seolah-olah orang yang makan tangan kiri ni sunnah syaitan. Okey tuan-tuan, daripada dua hadis yang saya sebut kat tuan-tuan, apa hukum makan tangan kanan? Apa hukum makan tangan kiri? Sebab tu hadis satu, dia fiqh tu nak keluarkan hukum daripada hadis tu bukan kerja kita. Memang hadis tu dia asas sumber, tapi nak memahami sumber kepada Islam ni bukan kita orang awam ni, para ulama kita. Jadi kerja kita ni apa? Kerja kita ikut ulama lah. Itu point dia. Jadi kembali kepada tadi, sebab saya ni pengalaman diri saya jugalah. Bila kita baca hadis ni, kita akan nampak betul lah tuan-tuan. Kita akan nampak hadis ni keutamaan makan tangan kanan. Bahkan kita akan kata mesti wajiblah makan tangan kanan, sebab tangan kiri Nabi kata syaitan makan tangan kiri. Bahkan Nabi doa keburukan orang yang makan kiri pula kan. Nabi doa keburukan pada orang yang makan tangan kiri, sehingga kudung tangan dia. Jadi tuan-tuan, ulama kita dia tak baca satu dua hadis ni saja. Banyak lagi hadis yang berbentuk tentang makan tangan kanan kiri ni. Akhir sekali ulama mazhab Syafi'i kata makan tangan kanan ni dia sunat. Dia sunat. Makan tangan kiri ni makruh kalau tak ada keuzuran. Sebab tu saya suka gabungkan dua ni. Supaya kita ada, sebahagian orang kalau kita fiqh saja. Fiqh ni wajib mengaji tuan-tuan. Kita orang awam, dia sebab fiqh ni dia amalan kita, wajib mengaji. Cuma kita kadang-kadang kena mengaji juga hadis, biar kita ada semangat dari situ amalan tu. Kita tahu ini sumber dia, semangatlah nak buat. Okey, sebab sebagian orang kan, kalau kita kata begini, tiba-tiba kita dedahkan kat dia, okey, makan tangan kanan ni sunat je, makan tangan kiri makruh. Orang pun macam tak ambil penting, betul tak? Dia akan rasa, kalau sunat tak buat pun tak apa, betul tak? Kalau sunat, yelah, kalau kita tak baca hadis, kita tak nampak tentang ancaman Nabi tu. Tentang Nabi kata makan tangan kiri syaitan makan tangan kiri, jangan ikut sunnah syaitan ni. Dan banyak lagi hadis. Sebab tu tuan-tuan, saya suka gabungkan dua ni. Fiqh tu satu, kita bersyukur sangat dengan nikmat fuqaha kita ni. Ulama mazhab Syafi'i kata sunat, kita bersyukur sangat. Sebab apa? Kalau kita lihat hari ni, kita bimbang ramai yang makan tapi dapat dosa. Kalau kata wajib makan tangan kanan tuan-tuan, sepatutnya makan ni tambah pahala, tapi bila duk makan ni tambah dosa kat dia sebab makan tangan kiri. Tapi bila mana ulama kita duk simpulkan hukum, akhir sekali makan tangan kanan ni sunat, alhamdulillah. Tapi untuk diri kita, bila praktikal kita kena mengaji juga hadis ni, biar bertambah semangat dekat kita. Allah, pentingnya makan tangan kanan. Yelah, hukum sunat betul, tapi cubalah sedaya upaya makanlah tangan kanan. Sebab hadis sehingga Nabi pernah doa orang makan tangan kiri kerana kesombongan. Maka dapat tak kita gabungkan dua tu, insya-Allah dia jadi cantik tuan-tuan. Untuk ibadat, kalau untuk orang lain ni, anak kita tanya, kita bagi yang mudah, betul, kita sebut hukum dia, kita mengaji hukum, sebut hukum dia. Tapi bila praktikal untuk diri kita sendiri, kita cuba mengaji sumber-sumber ni. Sebab tu ulama kita sebut, orang awam macam saya, tuan-tuan juga, kalau kita orang awam ni, kitab hadis yang kita kena belajar apa? Kitab hadis yang kena belajar.
Fiqh tu memang wajib tuan-tuan semua tahu dah. Akidah, fiqh, tasawuf kan, ilmu akhlak. Ini wajib dah daripada kecil, wajib dah kita mengaji yang ni kan. Tapi dalam masa yang sama mengaji juga kitab hadis, antaranya 4 lah yang ulama kita selalu sebut. Saya ulang, pertama sekali hadis 40. Yang ni mustahak sangat tuan-tuan, hadis 40. Lepas tu hadis Riyadhus Salihin. Ni tuan-tuan ada kan pengajian Riyadhus Salihin. Saya kongsi dekat tuan-tuan malam ni pun sebenarnya saya ambil dalam Riyadhus Salihin ni. Yang kedua Riyadhus Salihin, yang ketiga dia panggil adab mufrad. Adab dalam kita berindividu ni. Imam Bukhari tolong kumpul kat kita hadis-hadis tu. Dia panggil adabul mufrad. Yang keempat dia panggil Syama'il Muhammadiyah. Ni ma'ruf kita ni kan, kepribadian Nabi kita. Paling asas orang awam mengajilah 4 kitab ni. Kalau boleh paling asas sekali hadis 40 tu. Kalau boleh dalam masa yang sama mengaji sekali pun tak apa. Yang penting 4 kitab ni untuk orang awam, insya-Allah. Okey, sambung sikit lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat poin yang apa yang saya cuba sampaikan tadi tu. Kerana hadis ni Nabi kata alaika bikasratis sujud. Tak apalah, kita tahu solat sunat tu hukum dia sunat, tapi bila kita mengaji hadis ni dia tambah semangat kat kita. Yalah, aku tahu solat sunat ni sunat je, tapi bila mengaji hadis ni tengok Nabi pesan dekat kita, banyakkanlah sujud, banyakkanlah solat sunat, maksud dia kan. Maka Nabi kata dalam hadis ni dia bagi semangat kat kita, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Fadilat dia apabila kita banyak solat sunat, automatik kita banyak sujud. Fadilat dia tidaklah seseorang itu dia sujud dengan satu sujud melainkan Allah angkat darjat dia satu darjat, dan Allah akan hapuskan kesalahan dia satu kesalahan. Menunjukkan makin banyak kita solat sunat, makin besar fadilat yang kita akan dapat. Nampak tak tuan-tuan, kita gabung dua tu. Hukum solat sunat semua makruf, sunatlah hukum dia ustaz. Tak buat pun tak jadi masalah, tak berdosa tak solat sunat ni. Tapi bila kita buat, kita tengok hadis ni, semangat kita nak mengamalkan. Babul mujahadah, insya-Allah. Untuk diri saya jugalah tu utamanya. Rawahu Muslim, hadis ni riwayat Muslim. Okey, habis kita 2 hadis, saya nak ambil satu lagi lah hadis, insya-Allah sempat masa ni. Dalam bab yang sama lagi, tapi dia cerita yang lain sikit. Dia tak ada berkaitan dengan sujud lah. Okey, satu lagi insya-Allah. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Okey, jadi hadis yang ketiga ni sahabat lain pula. Paling kurang 3 orang sahabat kita dah dengar nama dia hari ni kan. Okey, yang ketiga ni Anas bin Malik. Tuan-tuan semua kenal dia. Cuma saya nak betulkan sedikit. Saya biasa sebut Anas bin Malik ni dia mula apa? Dia mula berkhidmat umur 10 tahun. Kan betul ke? Tapi bila saya cek semula, bila saya dengar semula asatizah sebut ni, dia bukan, wallahu alam. Dia seolah-olah macam nak membetulkan yang saya sebut, tapi saya pun kena cek semulalah. Saya tak pasti saya dengar daripada mana. Cuma yang para asatizah sebut, Anas ni dia berkhidmat dengan Nabi ni selama 10 tahun. Itu yang lebih tepat. Dia berkhidmat dengan Nabi ni selama 10 tahun. Bukan bermula umur 10 tahun. Saya duk sebut selalu bermula dengan umur 10 tahun kan. Tuan-tuan betulkan sajalah. Kalau saya salah juga yang kedua ni, betulkan saja. Saya tak sempat nak cek yang ni. Tapi yang terbaru yang saya duk dengar asatizah sebut ni, Anas bin Malik ni dia berkhidmat selama 10 tahun. Adapun mula berkhidmat tu saya tak pasti. Saya tarik semulalah yang saya duk sebut sebelum ni. Saya minta maaf banyak. Okey, kalau sempat di lain waktu kita dah cek, kita bagi tahu. Okey, cuma Anas bin Malik, saya tertarik tuan-tuan, kebetulan baru ni kita duk baca. Anas bin Malik ni dia apa? Dia dipanggil dia khadam Nabi, tuan-tuan tahu kan? Dia khadam Nabi. Emak dia nama Ummu Sulaim. Kan emak dia nama Ummu Sulaim. Saya tertarik tuan-tuan nak kongsi sedikit macam mana orang zaman dulu prihatin dia, macam dia cara didik anak lah, lebih kurang begitu. Tapi bukan saya nak mengajar tuan-tuan ni, dia untuk kehinsafan diri saya jugalah. Sebab kita tengok zaman kita ni dia jauh berbeza dengan zaman Nabi dulu. Walaupun zaman Nabi kurang fitnah dia. Kita zaman fitnah memang confirm dah kita zaman fitnah ni. Ni zaman Nabi ni Anas bin Malik, emak dia Ummu Sulaim. Emak dia Ummu Sulaim. Kita tahu dah Anas ni dia khadam Nabi, banyak duduk dengan Nabi lah kan, bahkan 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Satu ketika tuan-tuan, dia balik rumah lewat sikit. Satu ketika dia balik rumah lewat. Apa Ummu Sulaim buat? Yang ni Masya Allah.
Ummu Sulaim tanya. Kita nampak biasa je tuan-tuan, tapi Ummu Sulaim mak kepada Anas ni, dia tanya Anas, kamu daripada mana? Lewat balik hari ni. Kita kalau baca hadis kita tak nampak sangat, tapi bila ulama kita keluarkan pengajaran baru kita tahu Allah. Daripada hadis ni, perjalanan hadis tu ulama kita tengok ibu-ibu zaman dahulu. Anak balik lewat mesti tanya. Kita hari ni tuan-tuan kadang-kadang kita bagi kunci kat anak kita, betul? Tak apalah nak balik pukul berapa, ambil kunci ni, senang. Jangan kejutkan mak. Tak baik, tak boleh begitu tuan-tuan. Sedangkan kita ni lah zaman fitnah, lebih kita kena tanya, lebih kita kena perhati anak-anak kita. Ni untuk diri saya lah, tuan-tuan yang lebih pengalaman ni. Cuma saya kongsi ni dari sudut mungkin dari sudut ilmiah lah, bagaimana ibu di zaman dahulu. Bahkan dia tahu Anas tu bersama dengan siapa, dengan Nabi tuan-tuan. Dia tanya lagi, pergi mana ni, lewat balik. Jadi kita kalau anak kita balik ataupun bawa balik kawan dia, kena tanya tuan-tuan siapa tu. Kita jangan bermudah dia kawan sekolah dia lah, jangan. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, ketika Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi nampak ada seorang perempuan bersama dengan Aisyah. Nabi tanya, man hadhihi? Tengok cantik kan. Hadis tu bukanlah nak cerita tentang cara didik anak, bukan secara, tapi di sebalik hadis tu ada pengajaran cara didik anak. Macam mana dapat ni? Ulama kita keluarkan. Kalau tak baca syarahan ulama tak dapat ni. Sebab kita bila kita baca hadis, kita dengan kekurangan, dia panggil skill, kekurangan nak terjemah pun tak mampu. Kadang baca terjemahan pun tuan-tuan, ni saya juga ni, kadang-kadang kita baca terjemahan pun bahasa Melayu dah tak faham hadis tu. Sebab hadis dia perlu syarah. Bila kita buka syarah yang bahasa Arab ni, barulah kita faham. Sebab bila terjemah kadang-kadang dia lari dah makna tu. Itu mungkin pengalaman tuan-tuan juga. Tuan-tuan biasa beli buku bahasa Melayu ni, kalau baca ada hadis-hadis dia tak mampu faham, dia kena huraian. Okey, kembali sedikit tadi tuan-tuan. Ummu Sulaim ni dia tanya, maka Anas katalah, tadi aku bersama dengan Rasulullah. Tadi aku bersama dengan Rasulullah. Maka bila dengar jawapan tu, tenanglah Ummu Sulaim. Dan bahkan dia tanya, apa bersama dengan Rasulullah, apa yang kamu bincangkan sehingga lewat tu? Biasa kamu akan balik sekalian-sekalian, tapi hari ni mana kata ada bincang benda yang penting ke sampai lewat ni kan? Ummu Sulaim tanya lagi. Kita tak sedetail tu. Kita tengok anak kita balik, oh alhamdulillah balik, cukup dah. Tapi tak, Ummu Sulaim tanya lagi, apa yang kamu bicarakan sehingga lewat balik ni? Maka saya tak berapa ingat hadis tu, tapi lebih kurang Anas kata, oh yang ni rahsia, apa, rahsia negara ke, wallahualam lah. Sebab dulu kan ada peperangan mesti dirahsiakan dulu kan, tak boleh cerita dulu, wallahualam. Tapi seingat saya begitulah jawapan Anas, yang ni macam rahsia negara, lebih kurang begitu. Maka bila dengar rahsia, okey, Ummu Sulaim kata tak apa, habislah. Bila rahsia jangan cerita, kalau kata rahsia jangan cerita. Ni nak cerita bagaimana ibu-ibu zaman dahulu tuan-tuan, yang kalau kita lihat, bukan mungkin ahli masjid kita tak risau sangat, terutama orang di luar sana kan. Kadang kita lihat cerita-cerita Melayu tu, betul apa yang berlaku tuan-tuan. Balik lewat malam, bawa kawan dan sebagainya. Bahkan yang Nabi tadi kan, yang hadis tu memberi pengajaran pada kita. Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi nampak ada seorang perempuan di sisi Aisyah. Nabi tanya, macam kita, oh tak apalah kawan perempuan, anak kita perempuan, kawan dia perempuan, tak apalah. Tak boleh, kena tanya juga walaupun perempuan. Apatah kawan dia buat balik tu lelaki, lagilah kena tanya kan. Bahkan Rasulullah ni tuan-tuan, saya sedikit, dia ada dua golongan. Sebahagian orang ni mungkin macam kalau ahli maksiat, dia tak rasa apa-apalah, dia dah biasa bergaul, dia dah biasa tengok perempuan kan. Tapi sebahagian golongan agamawan juga kadang-kadang mungkin yang sedikit, dia panggil syadid kan, perempuan tak boleh tengok perempuan ni. Tapi dalam hadis ni, sebab tu kita kata agama ni ditawasuk tuan-tuan. Agama ni apa yang syarak sebut, dia setiap apa sahaja tuan-tuan, perbincangan agama ni ambil pendirian pertengahan tuan-tuan. Okey, sebahagian dia terlampau sangat, sosial sangat dengan wanita. Sebahagian ni macam agamawan, dia tengok wanita ni tak boleh. Tapi dalam hadis ni Nabi tengok perempuan tu. Nabi tengok ada perempuan di sisi Aisyah, Nabi tanya. Kalau Nabi tak tengok, Nabi tak boleh nak tanya. Menunjukkan boleh tengok perempuan, ada keadaan-keadaan dia boleh tengok perempuan. Jangan kita terlampau syadid sangat, haram tengok perempuan dan sebagainya. Itu antara poin yang kita boleh keluarkanlah insya-Allah. Okey, Anas bin Malik, panjang kita. Anas bin Malik diriwayatkan hadis yang ketiga pada malam ni, sikit hadis yang ringkas. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yatba'ul mayta thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun.
yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Okey, masya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ikut mayat ni. Selepas dikafankan semua, mayat ni akan didafankan kan, ditanam kan. Maka akan ikut mayat ni untuk didafankan, ditanam tu 3 perkara akan ikut mayat ni, Nabi kata. Yang pertama, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama, ahli keluarga dia akan ikut dia pergi ke tanah perkuburan untuk ditanam. Yang kedua, harta benda dia, naik kereta dia, macam-macam lah, guna barangan dia. Harta benda dia lah, secara umumnya Nabi sebut harta benda dia akan ikut. Dan amal salih dia akan ikut sekali, wa amaluhu. Maka Nabi kata, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. 2 akan pulang semula daripada 3 tu, 1 saja akan kekal bersama dengan dia. Yarji'u ahluhu wa maluhu, iaitu akan pulang ahli keluarga dia selepas dikafankan, selepas ditanam semua, ahli keluarga dia akan balik. Harta benda dia akan balik semula. Sayang setara mana pun kita, cinta setara mana pun, kalau ada orang boleh tahan sehari tu, masya Allah lah, duduk dekat kubur, tidur dekat situ, sayang benar suami dia ni, sayang benar isteri dia, tapi dia akan balik juga tuan-tuan. Mustahil orang boleh duduk sebulan dekat tanah perkuburan. Sedih setara mana pun dia akan balik. Harta benda dia pun begitu akan balik juga. Tadi bawa kereta dia pergi tanah perkuburan, memang nama kereta tu nama dia, pergi ke tanah perkuburan, kereta tu pun akan balik juga. Orang tak buat masuk kereta dalam kubur ni. Sebagaimana ada setengah orang kan, setengah agama ni bawa harta benda dia masuk dalam kubur macam-macam lah. Tapi Nabi kata pergi akan pulang 2 perkara tu, dan yang akan kekal bersama dengan kita apa tuan-tuan, wa yabqa amaluhu, yang akan kekal di sisi saya dan di sisi tuan-tuan ketika kita masuk di tiang lahat dalam kubur adalah amal soleh kita. Jadi hadis ni tuan-tuan tahulah, hadis ni hadis yang simple, mudah untuk kita faham. Hadis ni memberi pengajaran pada kita lah, supaya kita bersungguh-sungguh dalam amal soleh. Seolah-olah Nabi sinis dekat kita lah. Sebab agama, maafkan, bukan nak kata Nabi buat perumpamaan yang sinis lah kot. Sebab agama dia tak larang, agama dia tak marah ahli keluarga ni, bukan salah ahli keluarga. Agama pun tak larang kita cari harta, betul kan? Tapi hakikatnya dalam hadis ni Nabi sebut dia akan pulang, menunjukkan Nabi nak suruh kita fokus pada amal soleh. Jadikan keluarga kita tu, walaupun dia balik tuan-tuan, walaupun dia balik ke rumah dia selepas dia dah tanam kita semua ni, dia balik, dia masih ingat kat kita, dia masih istighfar kat kita. Yang tu payah tu tuan-tuan. Harta benda kita nak pastikan bila kita dah ditinggalkan dalam kubur, tapi nak pastikan harta benda kita taklah menyebabkan anak beranak kita bergaduh kan. Kita nak pastikan harta benda kita ni, kita duduk dalam kubur pun dapat juga saham. Yang tu payah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan hadis ni untuk diri saya juga tuan-tuan, fokus utama kita akhirat lah kan. Fokus utama kita akhirat, iaitu amal saleh, sebagaimana ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi kita selalu baca kan. Okey, kita sambung sedikit lah nanti, selepas bagi laluan azan, kita sambung sedikit saja lagi, insya-Allah.
إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit lagi berkenaan dengan hadis yang kita bincangkan tadi. Dua akan tinggalkan kita, iaitu ahli keluarga dan harta benda kita. Ini perumpamaan menunjukkan dunia ni dia tidak kekal. Kita tak akan bawa bersama anak pinak kita, harta benda kita yang akan dibawa bersama dengan kita bila mana kita masuk ke liang lahat ni adalah amal saleh kita. Maka tuan-tuan, dia lebih kurang sama dengan dalam surah Al-Kahfi. Selalu kita baca al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya anak pinak itu, sesungguhnya harta benda dan anak pinak itu zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia. Wal baqiyatus salihat, Allah sebut dan dia panggil apa? Baqiyah, amal-amal salih yang kekal faedah dia. Khairun 'inda rabbika thawaba, amal-amal salih yang kekal faedah dia itulah lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai balasan pahala. Wa khairun amala, dan lebih baik sebagai asas kepada memberi harapan amala. Jadi tuan-tuan, wal baqiyatus salihat, ni kat sini amal salih. Wal baqiyat, baqi kita boleh faham secara umum lah. Wal baqiyatus salihat ni amal salih tuan-tuan. Cuma kalau kita buka tafsir Al-Imam Ibn Kathir kat sini, saya nak kongsi sikit kat tuan-tuan. Ada sebahagian ahli ilmu dia tafsir apa makna baqiyatus salihat ni, yang akan kita kata inilah lebih baik di sisi Tuhan kamu, dia sebagai balasan pahala di akhirat ni. Kita faham amal saleh tu amal saleh lah, tapi apakah itu amal saleh? Lebih kurang tuan-tuan boleh pakai secara umum, inilah pandangan yang lebih selesa lah. Amal saleh ni setiap pekerjaan ataupun setiap ibadat yang kita buat didasari dengan ikhlas dan di atas landasan syariat, itu amal saleh. Apa sahaja bentuk amal saleh, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan buat apa sajalah, tapi dia mesti didasari dengan ikhlas di atas petunjuk syariat, amal saleh. Saya lebih cenderung pada pandangan ni. Tapi saya nak cerita sedikit tuan-tuan, ada juga beberapa pandangan dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir ni menunjukkan mudah-mudahan tuan-tuan perbanyakkan yang ni juga. Kerana sebahagian ulama kata baqiyatus salihat surah Al-Kahfi tu adalah as-salawatul khamsu. Ni pandangan Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, dan banyak dari inilah di kalangan salaf. Antaranya Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi kan, sahabat Nabi, sepupu Nabi. Dia kata al-baqiyatus salihat itu adalah salat yang 5 ni, salat fardu tu. Itu maknanya kata jaga betul yang 5 ni, yang fardu. Okey, jadi sebahagian pandangan yang lain pula, Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair wa Ibn Abbas. Pandangan yang lain, Ibn Abbas kata al-baqiyatus salihat ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini dua-dua pandangannya, dua-dua ni amal saleh. Maksudnya tekankan dua ni juga insya-Allah, di samping kita pakai pandangan yang pertama tadi yang saya sebut, setiap perkara, setiap ibadat yang didasari dengan ikhlas dan dilakukan di atas landasan syariat, ini amal saleh. Tapi jaga dua ni, dua pandangan yang disebut oleh para ahli ilmu kita ni insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jadikan amal saleh kita itu keutamaan kita lah di dunia ni, kerana itu yang kekal bersama dengan kita sehingga kita ke dalam kubur dan sehingga ke akhirat nanti insya-Allah. Wallahu alam, kita berhenti di sini. Segala yang baik daripada Allah Taala, segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.